Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran IR 4.0. Jadi, terima kasih kepada pensyarah kami kerana sudi memberikan masa, iaitu Tuan Muhammad Asri Muhammad Noor, dalam subjek pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Ahmad Muiz bin Ranullah alias Abdul Hamid, yang kedua Muhammad Mazlan bin Madno, yang ketiga adalah Burhanuddin bin Nuhaimi. Tajuk pembentangan kami adalah Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran IR 4.0. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengenalan kurikulum. Apa itu kurikulum? Okey, definisi kurikulum ialah menurut Kementerian Pelajaran Malaysia mengatakan bahawa segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun institusi pelajaran bagi mencapai matlamat pendidikan Islam, pendidikan itu dinamakan sebagai kurikulum. Manakala terdapat pelbagai definisi kurikulum yang dibahaskan oleh ahli pendidikan, namun hampir semua makna atau pengertian kurikulum dan definisi itu akan kembali pengertian asal, iaitu satu rancangan pengajian, iaitu pandangan Al-Saqaf 1986. Okey, seterusnya adalah secara konsepnya segala perkara pengalaman, aktiviti, pengaruh yang dipelajari dan diperolehi oleh murid itu sepanjang berada di sekolah, sama ada baik atau buruk, positif atau negatif, selagi mana ia bertujuan untuk mendidik murid itu, juga boleh dianggap sebagai apa? Sebagai kurikulum. Itu adalah definisi kurikulum yang dinukilkan beberapa oleh pendapat KPM dan Al-Saqaf. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan pendidikan Islam. Kita tengok apa itu definisi pendidikan Islam. Okey, pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akal, jasmani dan rohani manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islami yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Allah semata-mata. Itu Abdul Halim Il-Muhammad. Menurut Hasan Lenggulung, pendidikan Islam juga boleh ditakkid sebagai satu sistem pendidikan di mana ia merangkumi semua aspek bermula daripada pendidikan seorang guru, iaitu pendidikan Islam juga merupakan usaha-usaha pembentukan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Berikut secara ringkasnya maksud ataupun definisi pendidikan Islam yang telah saya uraikan. Okey. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan kurikulum pendidikan Islam. Apa itu kurikulum pendidikan Islam? Okey, kita tengok kepada definisi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam ini amat penting dalam sistem pendidikan bagi sesebuah negara, terutamanya negara Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematik diberikan kepada anak-anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Itu menurut kepada H. Syamsul Bahari. Hal ini kerana murid akan mempelajari dan mendapat segala maklumat, pengalaman, aktiviti dan bahan sepanjang pembelajaran di sekolah dengan cara sistematik mengikut usaha, kesuaian dan kemampuan murid. Menurut Barni 2017 mengatakan bahawa kurikulum pendidikan Islam juga merangkumi dimensi pembangunan dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk mendidik anak ke arah tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam. Berikut adalah definisi kurikulum pendidikan Islam yang telah saya uraikan. Okey, seterusnya yang terakhir kita tengok kepada matlamat pendidikan Islam. Apakah matlamat pendidikan Islam? Di sini ada beberapa matlamat pendidikan Islam yang saya senaraikan. Antaranya adalah mendidik murid supaya beramal dengan akhlak yang mulia yang terpuji, mencetuskan kesedaran beragama dan mengenal Allah dalam jiwa murid. Seterusnya adalah memupuk minat membaca dan ciptakan Al-Quran di dalam jiwa murid.
dan mengambil ikhtibar dan pengajaran berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya dengan kehidupan. Seterusnya adalah mengamalkan teladan yang baik daripada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah memahami dan mengamalkan konsep asas ibadat secara amanah sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. Itu adalah beberapa definisi kurikulum pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam dan matlamat pendidikan Islam yang telah saya terangkan. Seterusnya saya serah pembentangan ini kepada kawan saya iaitu Muhammad Mazlan bin Muhammad Nur untuk merungkai revolusi industri 4.0. Segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Mazlan bin Muhammad Nur akan membentangkan tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Kenapa tidak 5.0? Kenapa tidak 6.0? Okey, sebelum kita tengok lebih lanjut apa itu revolusi industri 4.0, kita tengok dulu apa maksud revolusi industri itu. Menurut Robertson 2011, permulaan revolusi berlangsung dari abad ke-18 yang bermula di utara England. Kemudian, mula tersebar di negara-negara Eropah dan Amerika Utara sehingga ke kawasan lain. Revolusi industri dapat diertikan sebagai suatu perubahan cara kerja manusia secara fundamental kerana melahirkan hal-hal baru yang dapat membantu dan juga diperlukan pada kehidupan manusia. Okey, mari kita lihat sejarah revolusi industri secara ringkas dulu. Yang pertamanya, revolusi industri 1.0 yang bermula pada 1784 yang mana terkenal dengan kuasa wap. Dan yang kedua, revolusi industri 2.0 yang bermula pada 1870 yang terkenal dengan tenaga elektrik. Dan seterusnya revolusi industri 3.0 yang bermula pada tahun 1969 yang mana terkenal dengan pengkomputeran. Dan seterusnya revolusi industri 4.0 yang bermula pada tahun 2016 yang terkenal dengan cyber physical. Okey, seterusnya mari kita lihat sejarah revolusi industri secara terperinci. Yang pertamanya revolusi industri 1.0 yang bermula pada tahun 1784 yang membawa kepada penemuan mesin wap. Revolusi industri 1.0 telah membawa transformasi kepada peningkatan ekonomi dan penghasilan negara kepada 6 kali ganda. Penghasilan yang lebih cepat, efisien dan mudah. Seterusnya, revolusi industri 1.0 juga meminimalkan penggunaan tenaga manusia. Okey, yang seterusnya revolusi industri 2.0 yang mana bermula pada tahun 1870 yang mana membawa penemuan tenaga elektrik. Transformasi yang berlaku pada revolusi industri 2.0 ialah fungsi kuasa elektrik sebagai salah satu rangkaian teknologi yang semakin canggih dan juga efisien. Contoh yang dapat kita lihat ialah mentor elektrik, arus ulang alik dalam kuasa elektrik, dinamo elektrik dan sebagainya. Yang seterusnya, revolusi industri 3.0 yang bermula pada tahun 1970 yang membawa kepada penemuan teknologi maklumat dan pengkomputeran. Transformasi yang berlaku dalam revolusi industri 3.0 ialah menyumbang kepada penciptaan robotik dan pencapaian 3 dimensi yang dicipta untuk pengeluaran, pembuatan dan juga perkhidmatan domestik.
Paradigma perindustrian berubah daripada perkilangan tradisional kepada perkilangan industri yang menggunakan teknologi pembuatan canggih dan fleksibel. Yang seterusnya ialah revolusi industri 4.0 yang mana bermula pada tahun 2016 yang membawa kepada penuaan cyber fizikal. Transformasi yang berlaku pada revolusi industri 4.0 ialah hubungan antara manusia dan alat mesin dalam melakukan komunikasi satu sama lain, iaitu dengan Internet of Things iaitu IoT dan Internet of People iaitu IoP. Industri pembinaan industri tenaga yang boleh diperbaharui, perancangan bandar mula dibentuk bersifat logistik, perniagaan serta kemajuan dalam pengangkutan. Mana kalau kita tengok pada masa sekarang ni, revolusi industri 4.0 lebih kepada penggunaan internet. Itulah secara secara terperinci sejarah revolusi industri yang telah berlaku daripada 1.0 sehingga 4.0. Okey, seterusnya mari kita lihat definisi revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah industri yang mana membiarkan komputer saling berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain dan akhirnya membuat keputusan tanpa melibatkan manusia. Kombinasi antara fizik cyber, Internet of Things dan Internet of System yang sekaligus membuat revolusi industri generasi keempat mungkin terjadi. Menurut Stewart, 2008, revolusi perindustrian 4.0 tidak hanya mengenai mesin teknologi dan sebuah sistem, tetapi juga meliputi skop yang lebih luas seperti gabungan fizikal, digital dan biologi seperti nanoteknologi, bioteknologi, robotik, kenderaan berautonomi, Internet of Things, penggunaan peranti pintar dan perkomputeran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung dengan bahagian pembintangan daripada saya. Saya akan membentangkan tentang cabaran IR 4.0 kepada kurikulum pendidikan Islam. InsyaAllah pada cabaran IR 4.0 ini kita akan lihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kurikulum pendidikan Islam. Okey, seterusnya kita lihat kepada cabaran IR 4.0 kepada pendidikan Islam. Di dalam kurikulum pendidikan Islam, kita lihat ada 3 aspek, iaitu aspek dari segi aspek akhlak, ibadah dan akidah. Okey, sebelum saya menghuraikan lebih lanjut, marilah sama-sama kita lihat video tentang akhlak dalam pendidikan Islam. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah menyifatkan isu buli yang tiada kesudahan menggambarkan keruntuhan akhlak remaja yang serius. Didikan kepada akhlak yang baik jelasnya perlu bermula daripada institusi kekeluargaan. Dalam masa sama, pihak sekolah perlu mewujudkan persekitaran yang positif. Stres itu mungkin salah satu faktor, tetapi faktor lain saya lihat ialah dari segi kesedaran ataupun kehilangan akhlak di kalangan remaja kita itu sebenarnya yang menjadi punca sebenar kepada berlakunya kes-kes buli. Bukan saja kes buli, saya rasa kes-kes jenayah lain pun semua itu bermula daripada ketiadaan kesedaran tinggi kepada akhlak itu. Beliau juga menyarankan agar pendidikan akhlak ditambah baik mengikut situasi semasa dan menjelaskan kepada pelajar bahawa buli adalah satu jenayah dan boleh membawa kepada isu sosial yang lebih buruk. Kita cuba ubah dan menambah baik aspek-aspek yang boleh kita tambah baik dalam pendidikan kita. Terutamanya saya lihat perkara yang lebih utama untuk kita lihat dekat sekarang ialah sejauh mana penekanan kepada akhlak dan adab dalam pendidikan kita. Kita tekankan kepada mereka ini jenayah buli. Kita sudah banyak sebut tentang
jenayah dadah, racun dadah, apa tu, najis dadah dan sebagainya. Mungkin sampai masa sekarang kita boleh war-warkan pula jenayah buli supaya anak-anak kita ini, anak-anak remaja kita ini sentiasa terbimbing dan mereka prihatin bahawa buli ini adalah satu jenayah dalam masyarakat yang perlu dibantras. Didikan agama juga perlu diberi perhatian oleh ibu bapa agar mereka memahami konsep ihsan dan berbuat baik sesama manusia. Okey, itu adalah cabaran-cabaran yang kita hadapi tentang keruntuhan akhlak di dalam institusi kekeluargaan ataupun pelajar-pelajar sekolah pada masa kini. Pelbagai isu yang timbul disebabkan oleh peningkatan arus pemodenan ataupun teknologi yang laju di dalam masyarakat kita. Jadi di sininya cabaran seperti adik-beradik ni sanggup merosakkan hubungan kekeluargaan sesama adik-beradik kerana mengikut aksi-aksi yang di dalam internet. Itu adalah satu cabaran di dalam masyarakat kita. Jadi kita perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi supaya kita dapat menjadi insan ataupun mempunyai pribadi yang mulia. Itu dari segi keruntuhan akhlak. Yang seterusnya adalah cyberbully. Cyberbully menjadi satu polemik yang terkenal, yang sangat famous di dalam negara kita kerana setiap orang ataupun setiap individu menggunakan media masa sebagai satu trend, sebagai satu platform untuk mereka merancang kehidupan dan menyiarkan ataupun menunjukkan kehidupan mereka ataupun dipanggil sebagai lifestyle. Jadi mudah untuk orang ramai ataupun orang-orang yang tidak bertanggungjawab berkata yang tidak baik ataupun menghina mengenai kehidupan seseorang itu. Okey, dalam aspek ibadah terdapat isu solat jemaah dalam talian dan isu transgender berpakaian ihram lelaki di tanah suci Mekah. Dalam IR 4.0 kita ketahui itu banyak menggunakan Internet of Things berkaitan dengan kehidupan, ekonomi dan bermacam-macam lagi. Tapi tidak patut seharusnya isu solat jemaah dalam talian dan isu transgender ini timbul kerana ibadah seperti itu seperti ibadah yang memperolok-olokkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isu transgender. Isu transgender memakai tidak mengikut syarak di tanah suci Mekah. Hal ini sangat serius dalam mendepani IR 4.0 disebabkan internet yang terlampau meluas dan sesetengah individu ini terlampau berani sehingga tidak takut untuk merasakan hukuman yang mereka akan hadapi kerana tidak menghormati ibadah di tanah suci Mekah tersebut. Dan yang ketiga dari sudut akidah. Dari sudut akidah kita lihat masyarakat pada hari ini
ataupun individu, terutamanya pelajar-pelajar sekolah ataupun remaja sangat taksub pada artis luar negara. Contohnya pada zaman ini taksubnya remaja kepada artis K-pop. Dengan apa? Dengan menggayakan pakaian, fashion rambut seperti artis-artis barat dan K-pop ini. Kerana apa? Kerana remaja ataupun pelajar sangat mudah ataupun sangat senang mengakses video-video ataupun maklumat-maklumat tentang artis-artis di luar negara ini kerana internet yang sangat meluas. Isu lain dari sudut akidah adalah isu syirik dan bomoh. Okey, macam mana IR 4.0 ini menjadi isu kepada syirik dan bomoh? Kerana pada zaman internet yang meluas ataupun yang tiada sempadan ini, isu-isu seperti bomoh, mereka individu-individu ini yang dipanggil sebagai tok bomoh menggunakan platform servis mereka, menggunakan platform ini untuk mempromosikan servis mereka dan untuk menghantar santau melalui internet. Itu adalah cabaran IR 4.0 dari sudut akidah pendidikan Islam. Okey, sebelum kita pergi kepada cabaran lain, marilah kita tengok video berkenaan dengan isu bomoh dan syirik ini. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahmu. Silapku nyatakan menghapus kisahku, bumi pertiwi. Okey, seperti yang kita lihat di dalam video tersebut, di situ adalah tempat individu yang dipanggil tok bomoh membuat kerja-kerja mereka tanpa diketahui oleh umum ataupun masyarakat lain. Cabaran IR 4.0 kepada pendidikan Islam yang lain adalah pengaruh teknologi yang salah atau negatif kepada pelajar, yang mana ia merupakan impak yang buruk kepada mereka kerana pelajar ni mampu mengakses maklumat tanpa batasan dan maklumat yang dapat diperoleh hanya di hujung jari tanpa ada tapisan yang betul. Jadi dengan adanya internet yang meluas ni, itu adalah cabaran kepada kurikulum pendidikan Islam kerana pelajar-pelajar di sekolah ni mudah mengakses internet
dan dapat melayari berbagai-bagai laman web seperti laman web lucah, laman web pornografi dan sebagainya tanpa ada tapisan ataupun tiada pantauan daripada ahli keluarga. Seterusnya, cabaran IR 4.0 yang ketiga adalah revolusi industri juga memberi impak yang besar kepada proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Cabaran IR 4.0 yang seterusnya adalah revolusi perindustrian telah mengubah minda dan cara berfikir para pelajar, menyebabkan para pengajar pendidikan Islam perlu seiring dengan perubahan pemikiran mereka dan perubahan zaman. Okey, yang kita ketahui, IR 4.0 ini menggunakan teknologi internet. Jadi, semua guru-guru pendidikan Islam perlu mengetahui cara menggunakan internet tanpa sempadan ini. Seterusnya adalah wujudnya jurang yang terlalu besar di antara pelajar dari latar belakang yang berbeza dan berpengetahuan serta kemahiran pelajar terhadap penggunaan teknologi yang juga berbeza. Okey, di sini berkaitan dengan peringkat ataupun tahap sosial murid. Ada pelajar yang mempunyai alat-alat tambahan seperti gadget, komputer dan sebaliknya untuk murid-murid yang lain. Jadi oleh sebab itu ramai murid-murid yang kurang dari segi ekonomi terkebelakang dalam mempunyai maklumat pada masa kini. Okey, habis kepada cabaran, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah menghadapi cabaran. Okey, langkah yang pertama adalah persediaan yang perlu dilakukan oleh pendidik di dalam mengajar pendidikan Islam ialah sentiasa bersedia mempelajari teknologi yang masih dipandang sebagai sisi baru. Yang kedua adalah kecepatan penyampaian kepada pelajar dalam bentuk teknologi lebih mudah untuk diterangkan dan menjimatkan masa. Jadi, sebagai guru, kita perlu menggunakan teknologi yang ada untuk menyampaikan maklumat dan pelajaran kepada pelajar supaya pelajar ini mudah menangkap apa yang diajar dan dapat difahami dan lebih menjimatkan masa guru dari segi membuat penggayaan ataupun tulisan pada papan putih. Yang ketiga adalah para pengajar perlu lebih terbuka dalam membincangkan isu masyarakat tanpa mengira politik dan aliran mazhab. Dan yang seterusnya adalah salah satu usaha yang boleh dilaksanakan adalah pihak pengajar pendidikan Islam perlu melakukan perbincangan secara berkala di seluruh Malaysia dan membangunkan aplikasi online yang sejajar dengan keperluan masa kini. Itu adalah langkah-langkah untuk kita menghadapi cabaran IR 4.0 terhadap kurikulum pendidikan Islam. Dan secara rumusannya, secara kesimpulannya, kita telah berada dalam
zaman kembangnya teknologi yang mana kita perlu berdepan dengan pelbagai cabaran, contohnya dari segi akhlak, ibadah dan akidah dan sebagainya. Justru pendidik perlulah lebih bersedia dengan ilmu-ilmu yang luas dan kaedah pengajaran yang boleh menarik minat pelajar dalam pembelajaran bagi membentuk peribadi seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan guru perlu cakna akan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan revolusi industri yang semakin berkembang dalam menjadi individu yang kreatif, inovatif dan seimbang sesuai yang disarankan di dalam falsafah kebangsaan guru. Sekian, terima kasih.